jangan mengeluh dan berdoalah. Saya nak bacakan kepada tuan-tuan satu ayat yang saya petik daripada surah Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Allah Ta'ala berkata, wa ma asabakum min musibah, dan apa-apa jua yang menimpa kamu daripada suatu kesusahan atau bala bencana, fabima kasabat aydikum, ianya adalah disebabkan apa yang kamu lakukan daripada perbuatan-perbuatan salah atau dosa yang kamu lakukan. Ayatnya pendek je tuan-tuan, tetapi mempunyai maksud yang sangat luas, mempunyai makna yang sangat luas. Allah Ta'ala sebut di sini, wa ma asabakum min musibah, dan apa-apa sesuatu yang menimpa kamu daripada musibah. Musibah ni apa yang kita faham? Musibah kita faham susah, sakit, menderita, miskin, kemalangan, kematian. Dan apa benda yang tak seronok ni kita sebut musibah. Benda yang kita tak seronok, kita sebut sebagai musibah. Siapa yang seronok kena rompak? Tak ada orang yang minta kena rompak. Melainkan cerita Alibaba je tuan-tuan. Alibaba punya lapuk tu minta penyamun rompak rumah dia. Orang lain dia tak nak kena merompak, dia tak nak. Kena rogol pun dia tak nak. Kena samun dia tak nak. Apa benda yang susah dia tak nak. Sebab yang susah tu nama dia musibah. Musibah ni macam-macam. Kadang-kadang musibah yang melanda dalam bentuk sebuah negara. Sebuah negeri, satu tempat. Itu musibah, semua orang kena. Orang baik pun kena, orang jahat pun kena, orang tak baik pun kena, semua kena. Yang semayang pun kena, yang tak semayang pun kena. Yang kedua, musibah yang melanda pada kita. Diri kita. Diri kita sendiri yang merasanya. Sakit. Orang lain tentu rasa sakit macam kita. Miskin. Kita sendiri yang merasakan kemiskinan itu. Maka bila ditimpa musibah ini, sama ada musibah yang meliputi semua orang, ataupun musibah yang melanda pada diri kita sahaja, ianya tetap dipanggil sebagai musibah. Dan Allah kata, fabima kasabat aydikum, semuanya itu berpunca daripada diri kamu sendiri. Maknanya diri kita sendiri, bukan daripada orang lain yang menyebabkan kesusahan daripada kita ini. Baik tuan-tuan, bila sebut tentang musibah ni, tentang satu benda yang kita tak suka, kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, ataupun kita buka dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali dia cerita tentang 5 musibah. Musibah ni kata dia ada 5 musibah. Pertama, ditimpa musibah ketika musafir, ketika di dalam pelayaran, ketika dalam berjalan-jalan tu ditimpa musibah. Ini musibah ni selalu kita dengar lah. Kemalangan jalan raya, berlakunya kematian di lebuh raya, ditimpanya kesusahan di jalan raya. Ini nombor 1, musibah nombor 1. Musibah yang kedua, kata Imam Ghazali, iaitu diberikan kepada kita buta. Asalnya kita tak buta. Asalnya celik, boleh tengok, boleh mandang dengan elok. Tiba-tiba jadi buta. Ini nama dia musibah. Ini musibah nombor 2. Yang mana Minat P. Ramli ni dia kenal Kasim Selamat, dia kenal insya-Allah. Pasal apa yang dia buta, menangis siang malam akhirnya buta. Itu musibah. Asalnya dia celik, tiba-tiba dia buta. Bukan buta daripada asal. Yang ketiga, yang dikatakan musibah itu apa? Miskin di hari tua. Waktu tua dah tak larat, waktu tua dah tak mampu nak kerja, tiba-tiba jatuh miskin. Muda-muda ni kalau miskin, kita ada kekuatan, ada tenaga boleh pergi kerja. Tapi bila dah datang tua, tua pula datang miskin. Diuji dengan kemiskinan pula, maka kita akan jadi susah. Yang keempat, mati dalam keadaan muda. Tak sempat berkhidmat untuk mak bapak, tak sempat berkhidmat untuk negara, dah dijemput oleh Allah. Musibah. Yang kelima, musibah itu apa? Asalnya namanya mulia. Dulu-dulu ni namanya top. Tetapi kesudahan dia namanya dihina. Orangnya dihina. Sebut nama dia pun orang tak suka. Sebut nama dia pun orang menyampah. Itu menunjukkan musibah yang menimpa kepada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut musibah,
benda yang tak seronok. Lawan kepada dia ialah nikmat. Nikmat ni benda yang menyeronokkan. Tak ada orang yang bila dapat nikmat susah hati. Mana ada orang dapat nikmat susah hati? Ya, tidak ada susah hati bila dapat nikmat ni. Bila dapat nikmat kita kata, aku pening kepala lah. Aku pening kepala. Sebab apa pening kepala? Kaya. Tak ada orang tuan-tuan. Dia seronok dapat nikmat. Aku pening kepala lah sebab apa? Sihat. Tak ada tuan-tuan. Bila sebut saja tentang sihat, sebut tentang nikmat, sebut tentang kaya, dia seronok. Tapi pagi ni, hari ni, kita nak membicarakan tentang mengeluh. Jangan mengeluh. Jangan bersedih. Orang putih kata, don't be sad. Relax je, tenang je bila ditimpa musibah. Kerana setiap manusia kita ni ada musibah di masing-masing. Ada ditimpa musibah, penonton-penonton di rumah ada musibah, penonton dalam studio ni pun ada musibah masing-masing. Dan masing-masing diuji mengikut kepada keadaan masing-masing. Diuji mengikut keadaan iman masing-masing. Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak ayat Allah Ta'ala sebut. Ya ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu menyangka bahawa kamu ni dah beriman kepada Allah? Bila bercakap aku beriman pada Allah, kita dah beriman? Dah confirm beriman? Belum. Allah Ta'ala berikan ujian pada kita. Ujiannya pula macam-macam tuan-tuan. Ada orang ujian yang diujinya dengan anak. Diujinya dengan anak saja. Dapat anak pun susah, tak dapat anak pun susah, terlebih anak pun susah. Anak tak balik pun susah, anak balik pun susah. Ada orang yang diuji dengan anak, tak dapat anak bertahun-tahun. Segala air dia minum, air tasik dan yang bunting pun dia telan. Tak ada dia bunting juga pun, yang bunting dayang je, dia tak ada bunting. Apa orang cakap ubat, dia akan minum. Musibah pada dia, ujian untuk dia. Ada orang tak payah minum apa pun, tiap tahun salin. Itu pun dia, susah benar ustaz, kata dia. Pantang sentuh. Asal sentuh jadi. Asal jadi sentuh. Apa ada orang yang ditimpa macam itu. Bila ada anak, lain. Bila tak ada anak, ujian dia lain. Bila tak ada anak, ujian orang ngata. Dia orang tu kahwin lama, tak adanya beranak. Tak ada dapat anak. Entahlah siapa yang mandul. Suami ke isteri, kata dia. Bila dah ada anak, ujian lain pula. Anak nakal, anak buah, anak tak balik rumah, anak isap benda yang dilarang, anak buat benda yang mak bapak tak suka, anak tinggal mak bapak. Itu nama dia musibah. Ada yang musibah bila anak nak kahwin. Anak nak kahwin, mak tak bagi, lari daripada rumah. Ada musibah pula, anak tak nak kahwin, mak paksa kahwin. Saya tak nak kahwin lagi, mak. Mak kata kahwin. Mak kata kahwin. Saya tak nak. Mak kata kahwin. Dia cakap, mak lah kahwin, kata dia. Ini yang menjadi masalah. Itu masalah anak. Orang masalah anak macam-macam, tuan-tuan. Daripada setandan kelapa tu, belum tentu semuanya bagus. Kadang-kadang 2-3 buah kelapa tu mesti ada yang tak elok. Begitulah ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita tentang anak. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri kepada kita ujian suami isteri. Tak ada suami, kita sibuk cari suami. Tak ada isteri, kita sibuk mina anak orang nak jadikan isteri kita. Bila dah jadi isteri, berapa ramai yang cakap, kalau macam ini lah tahu saya kahwin, saya tak ada kahwin, kata dia. Bila kahwin susah, bangun awal, dah lah bangun awal, masak, semuanya atas saya, ustaz. Kalau macam ini saya tahu seksanya kahwin, saya tak kahwin. Musibah pula dapat suami tak elok. Ada yang suami elok, dapat musibah pula isteri tak elok. Jarang-jarang. Rezeki benarlah tuan-tuan kalau tuan-tuan dapat suami yang bagus. Jadi yang mana dapat suami yang bagus ni bersyukurlah. Ini bila dapat suami yang bagus dah tak hormat pula. Nak panggil abang pun tidak. Nak panggil abang apa ustaz? Dia muda pada saya. Muda ke tua ke dia suami kita. Panggil abang. Isteri pula suaminya panggil Hani. Tapi nama akak Tipah ustaz. Tipah ke apa panggil Hani. Madu lebah. Madu panggil dia. Jadi kalau kita dah dapat satu isteri, kalau kita dah dapat seorang suami yang betul-betul baik, layan elok-elok. Sebab berapa ramai orang yang ditimpa dengan ujian, suami tak elok, isteri tak elok.
kerja terbengkalai, bisnes lingkup, dengan mak bapak bergaduh. Sebab apa? Sebab pasangan suami isteri yang tidak elok. Kadang-kadang kita diuji dengan musibah kekeluargaan. Diuji dengan musibah hubungan kita dengan mertua, hubungan kita dengan menantu. Tak seronok. Bila balik menantu, mertua tak seronok, tak layan. Bila mertua pergi rumah menantu, menantu buat dek je. Buat tak kisah aja. Kadang-kadang musibah yang menimpa kita ialah sakit. Ada orang yang tak boleh tidur. Sakit ni, jaga je. Ada orang yang kerja dia tidur je sakit. Macam-macam bentuk kesakitan yang menimpa kepada kita. Jadi kita akan jumpa lagi selepas ini. Kita akan membicarakan bagaimana nak menghadapi musibah-musibah ini. Jangan mengeluh. Orang lain pun ditimpa musibah. Orang lain pun diuji. Kita buat dan kita akan hadapi dengan rileks, dengan tenang. Bagaimana cara menghadapinya? Kita jumpa selepas ini.